إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saya mulakan Tuan Kursi, kemudian barisan Tuan Imam, ahli jalankan bahasa surau, hadirin muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada penghujung fasa yang kedua. Kalau ikut Imam Nawawi rahimahullah disebut dalam kitab beliau Riyadhul Talibin dan beberapa kitab yang lain menyatakan malam 10 malam terakhir ni dia bermula pada malam 21. Maksudnya maghrib besok lah. Jadi tuan-tuan yang iktikaf malam ni pun tak ada masalah. Okay? Tapi kalau ikutkan apa yang disebut dan majoriti para ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan bermula malam 21 yakni maghrib. Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam Al-Qadar, iaitu malam yang diturunkan Al-Quran. Dan kemudian Allah sebut dalam surah Zukhruf dan juga dalam surah yang lain Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Bermaksudnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkat, barakah, dan ia sebagai tidak lain sebagai peringatan semata-mata. Dan Allah sebut juga dalam surah Furqan pada ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzalal furqan, dan maha suci Allah berkatnya menurunkan Al-Quran itu pada malam yang dipanggil sebagai Al-Qadar juga. Baik, dan menjadikan Quran itu sebagai pemisah ataupun membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Itu kita kata ayat-ayat yang berkaitan dengan malam Al-Qadar. Dan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, iltamisuha, ataupun dalam riwayat yang lain, taharau lailatul qadr minal witri fil ashril awakhir. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Kan? Jadi kita kata yang pertama 1 sampai 10 Ramadan, kemudian 11 sampai 20, dan kemudian 21 yakni maghrib besok lah sampai 30. Jadi itu dia punya konsep, itu dia punya pembahagian, dan kita kata itulah satu-satunya waktu yang ditunggu oleh Nabi SAW, pada sahabat dan kita semua insya-Allah. Dan kelebihannya seperti mana kita sedia maklum sangat banyaklah. Seperti mana lebih baik syahr, maksudnya alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan amalan yang ada pada malam tu. Dan kemudian juga petanda-petandanya pun kalau kita tengok sukarlah untuk kita nak temui, melainkan petanda tu pada besoknya. Tu pun kalau orang dapat tengok lah kan. Iaitulah dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis sahih, pertandanya itu ialah pagi itu matahari ash'ath, maksudnya memancar dengan tak berapa terang, tak berapa terik, tak berapa panas. Tapi isunya ialah dia dah berlaku lah yang kita nak kejar malam tu. Jadi malam tu pun ada hadis riwayat daripada beberapa orang di kalangan sahabat, antaranya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa malam tu taklah terlalu sejuk, tak terlalu panas, waktunya kita kata keadaan suasana tenteram dan sebagainya. Tetapi dia adalah satu perkara yang bukan kita nak cari, itu baru kita nak buat. Maksudnya kita siap sedia bermula lagi pada 10 malam yang terakhir. Jadi start maghrib besok tu kita nak buat apa tu, kita patut dah ada plan lah. Kalau kata kita lepas buka kemudian nak iktikaf terus dekat surau, dan kemudian kita mungkin baca Quran sebelum tarawih ataupun sebelum solat witir dan apa semua tu, dan kemudian malam tu pula mungkin ada sikit tadarus, kan? Dan kemudian ada pula qiyamul solat malam, dan kemudian juga ada sahur dan seterusnya. Maka sebenarnya apa yang kita buat pada hari-hari yang biasa ni, kita cuma nak lipat gandakan saja pada malam-malam yang kita panggil Al-Qadar. Dan jangan risau. Ramai orang kadang-kadang dia duk fikir, dapat ke tak Lailatul Qadar? Dapat ke tak? Sebenarnya kalau kita buat ibadat, banyak mana kita buat, dia bukan isu dapat ke tak dapat.
isunya ialah berapa banyak kelebihan yang dia dapat dengan ibadah yang dia buat. Semua orang yang melalui 10 malam terakhir, nanti saya sebutkan sikit syarat amalan soleh yang diterima akhir nanti. Jadi siapa yang lalu tu dia buat ibadah, baca Quran, zikir, terutamanya tahajud dan sebagainya, lalu malam Al-Qadar start mula pada 10 malam akhir sampai hujung, dia mesti dapat Al-Qadar, mesti dapat. Dan itu adalah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada syarat-syaratnya nanti yang kita akan sebutkan pada hujung nanti. Cuma kita nak pergi sikit. Mula malam Al-Qadar ni sebenarnya kita nak kena apa yang kita kena giatkan. Yang pertama sekali kita kata bacaan Al-Quran kita tu kita perbanyakkan. Itu yang pertama, yang tak boleh tinggal lah. Kan mungkin lemau sikit lah pada 10 sebelum ni, kan 20 sebelum ni, maka masuk 10 malam terakhir ni kita lipat gandakan lagi. Boleh 2 juzuk ke, boleh 1 juzuk ke, setakat mana yang kita mampu, terutama pada malam-malam Al-Qadar bermula maghrib pada setiap malam. Kan walaupun setengah ada hadis lah yang menyatakan bahawa yang kita cari itu adalah pada malam-malam ganjil, tapi sebenarnya terus sajalah kita amal ibadah pada 10 malam terakhir. Dan kita pun tak tahu, mungkin tak berlaku, ada je pendapat di kalangan para ulama hadis dan sebagainya, mungkin berlaku pada malam genap, boleh berlaku. Ini pendapat disandarkan kepada Abdullah bin Umar, disandarkan kepada Imam Az-Zahabi, dan sebahagian para ulama lain menyatakan boleh jadi malam 24, boleh jadi malam 26. Jadi sekarang ni boleh jadi tu kita kata buat je semua, dan kita fokus lebih lagi kalau dapat pada malam-malam ganjil. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita solat tarawih. Solat tarawih ni kalau kita biasanya kalau mampu buat 8, kita buat 8 lah. Mampu buat 20, buat 20. Yang tu pun kita dah dapat ganjaran besar dah. Dan kalau pada hari biasa pun, dalam hadis riwayat daripada Abu Zal Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat sehingga selesai bersama imam, yakni tarawih dia, maka ditulis baginya pahala qiyamul lail satu malam. Tu dapat satu pahala qiyamul lail. Nak lagi pahala qiyamul lail lain? Ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mana solat subuh secara berjemaah, dia dapat separuh qiyamul lail. Dan sesiapa yang solat isyak secara berjemaah, confirm dah jemaah sebab datang nak tarawih, dia dapat separuh qiyamul lail. Maksudnya boleh dapat 2 qiyamul lail dah malam tu. Tapi bukan bermakna kita tak payah bangun dah. Sahur dah baru bangun kan, sebab dah dapat pahala qiyamul lail yang dijanjikan lebih baik pada 1000 bulan tu. Kan? Jadi kita kata yang itu paling minimum lah yang kita nak buat. Okey, itu isu ataupun amalan yang pertama. Yang kedua, kita menghidupkan malam Al-Qadar itu. Kalau kita dapat, contohlah lepas-lepas sahur tu dapat setengah jam pergi masjid, kalau dapat tahajud lagi kan, sebab iktikaf ni kalau kita ikut betul-betul lah, kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masuk tu pada maghrib malam 21 tu, hari raya baru keluar. Tu iktikaf mereka kan, itu iktikaf salafus salih dulu. Tapi kita mungkin tak mampu lah nak buat tu, tak mampu. Maksudnya yang keluar tu hanyalah untuk makan ataupun keperluan-keperluan yang darurat saja. Kena buang air besar, buang air kecil, lepas tu siap apa semua, mandi ke apa, masuk balik iktikaf dekat masjid. Kan itu para ulama dulu lah. Kita hari ni ada orang buat, tuan-tuan, saya jumpa ada, memang ada orang buat, tapi kita kata ada dengan kerja dan sebagainya, maka paling kurang tarawih dengan solat subuh jemaah dan juga isyak tu jangan tinggal, iaitu pahalanya cukup besar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang kita sebutkan tadi, kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mana mendirikan, menghidupkan malam Al-Qadar, maka pada waktu itu diampunkan dosanya yang telah lalu. Tengok tuan-tuan, banyak kan tawaran Allah bagi pahala qiyamul lail, solat subuh jemaah pun dapat qiyamul lail. Kemudian siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar itu pun dapat pahala kelebihan dengan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka tawaran-tawaran ini begitu banyak Allah bagi kepada kita. Macam-macam ibadat, zikir, selawat dan sebagainya, diselingan daripada ibadah kita itu kita boleh lakukan. Dan juga yang ketiga, antara perkara yang penting juga kita kena buat juga dalam waktu kita beriktikaf itu adalah doa. Dan doa yang dianjurkan daripada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, doa kita semua hafal, kita semua ingat, iaitulah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau suka mengampunkan,
Iaitu ya Allah, Engkau ni ialah Tuhan yang Maha Pengampun dan suka mengampunkan hamba-hambamu, oleh itu ampunkanlah aku. Kan ampunkanlah aku. Jadi doa ni diulang-ulang, dilakukan pada setiap malam Al-Qadar ataupun pada 10 malam terakhir. Jangan kita tinggal doa ni, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping tu teruskanlah solat sunat rawatib. Kan solat sunat rawatib kan tuan, jangan tinggal. Yang biasa orang tinggal ni ialah lepas isyak. Lepas isyak tu dia ada main telefon tu, okey, start witir. Dan yang lebih salah lagi, yang lebih silap lagi, menyangka bahawa solat witir itu ataupun solat ba'diyah isyak itu kurang lagi pahalanya pada solat witir. Tak apalah tinggalnya solat ba'diyah isyak ni, tak apa. Yang penting solat witir jangan tinggal. Silap. Dalam hadis riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada Abdullah bin Umar, riwayat daripada Ummu Habibah, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Bukhari dan sebagainya, menyatakan bahawa man sabara, sesiapa yang mana merutinkan salat sunat rawatib, iaitulah berapa? 10 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, kemudian selepas maghrib 2, selepas isyak 2. Banallahu lahu baitan fi jannah. Allah akan membina sebuah rumah di syurga. Nabi bagi ganjaran yang cukup besar. Jangan tinggal. Kan seolah-olahnya kita, kalau subuh tu kita buat betul, zuhur pun buat, kan? Lepas maghrib pun buat. Tapi lepas isyak tu macam kita pergi hantar simik batu-bata, kan? Buat, tingkap dengan pintu tak ada. Rugilah kita. Itu perumpamaan tuan-tuan bagi kita mudah faham, kan? Jadi biar lengkap rumah kita tu. Pasal kita nak buat rumah, nak istana besar dekat syurga tu dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka solat sunat rawatib pun jangan kita tinggalkan. Dan ini juga antara benda yang biasa kita buat, tapi bulan Ramadan ini kalau boleh jangan tinggalkan sunnah berkait dengan amalan sunat. Okey, sekarang saya nak pergi. Semua ibadah yang kita buat ni, apa syarat dia yang kita nak supaya ibadah tu diterima? Tu benda paling penting, tuan-tuan. Kita berpuluh ibadah, buat baca Quran, apa tarawih, zikir dan sebagainya ni, maka kita nak apakah yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Kahfi pada ayat 110, hujung surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ni syarat dia. Apa syarat amal soleh, amal baik, amal yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang amalan paling terbaik itu, yang Allah nak uji kita, Allah nak tengok siapakah di kalangan kamu amalan yang paling terbaik. Apa syarat dia? Syarat dia tu kan saya ringkaskan 3 ayat. Ingatlah sampai bila-bila 3 ayat. Ayat yang pertama ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat banyak mana pun, apa pun yang kita buat, ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ikhlas tu kita boleh cakap kita ikhlas, tapi kadang-kadang tu teruji juga, penatnya, kekurangannya dan sebagainya. Memang semua kita akan diuji dengan perkara-perkara yang seperti itu. Tapi macam mana cara kita nak cover benda tu? Macam mana? Penghujung sahur jangan tinggal istighfar. Penghujung sahur jangan tinggal istighfar. Mana dalilnya, mana buktinya? Dalam surah Ali Imran pada penghujung ayat yang ke-17, Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Allah repeat, ulang balik dalam surah Az-Zariyat pada ayat ke-18. Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. 2 kali Allah sebut dalam Quran. Apa ni sebenarnya, apa maksud dia? Ramai setengah orang dia sangka istighfar ni sebab buat dosa. Sangka istighfar minta ampun pada Allah ni sebab kita kata ada dosa yang kita tak nampak ke apa. Sebenarnya juga lepas kita buat amalan yang baik pun kita kena istighfar pada Allah. Apa tujuannya? Dan Nabi SAW pun sebenarnya ketika mana pembukaan Fathul Mekah, kota Mekah, Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai Muhammad, bila mana telah datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Mekah, kamu akan tengok manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dakwah ni benda baik ke benda tak baik? Benda baiklah. Nabi buat, sahabat buat, sangat baik sebab menyebarkan agama Allah. Tapi Allah kata apa hujung ayat tu? Wahai Muhammad, kamu bertasbih kepada Allah dan beristighfarlah kamu kepada Allah kerana Allah Maha penerima taubat. Bagi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama,
untuk menutup kekurangan, kelompangan, ketidakikhlasan, kesombongan, riak, takabur, semua sekali dalam ibadah, maka kita akhirkan istighfar pada waktu sahur sebagai memohon keampunan kepada Allah terhadap kekurangan dalam ibadah kita, hati kita dan sebagainya. Itu kena ingat. Jadi itu sangat penting, ikhlas dalam ibadah kita, dan akhirkan pada waktu, ambillah 5 minit ke 7 minit, 10 minit, waktu-waktu sahur kita sebelum akhir tu, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama. Ayat kedua, syarat yang diterima amalan kita ni ialah ikut Nabi SAW. Tak boleh tidak, kita kena cari, tuan-tuan. Kan, sebagai contoh kita kata tadi, selepas witir. Lepas witir ni, sahabat riwayatkan Nabi baca apa? Sebelum kita baca yang lain lah. Sebelum tu, lepas saja bagi salam tu, apa yang Nabi baca? Apa yang sahabat amalkan? Dalam hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, hadis yang sahih, iaitulah kata beliau, fa iza fadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatin, bila mana Nabi selesai daripada solat witir, tanpa berlengah, tanpa bertanggung, Nabi terus baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Lepas tu bacalah, nak baca ayat astagfirullah apa semua tu, tak ada masalah, tapi yang tu jangan tinggal. Kerana itu sunnah Nabi. Nabi anjurkan kepada kita, dan kita nak mengikut sunnah Nabi, dan itulah jalan untuk kita nak diterima amalan kita, tidak lain tidak bukan melainkan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan makan kurma contohnya. Makan kurma. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bila Nabi makan kurma, Nabi pertama sekali Nabi akan buat, Nabi akan pegang 3 jari. Lepas pegang 3 jari tu, Nabi tak buang biji. Kemudian Nabi terus makan kurma. Ini maksudnya waktu sahur dan buka puasa lah. Lepas bismillah, doa apa semua, maka Nabi makan, dan kemudian biji tu Nabi keluarkan dekat mulut. Nabi ambil ni, kepit ni, Nabi kepit daripada belakang ni, dan kemudian Nabi buang. Ini sunnah Nabi. Berapa banyak dah, berapa kotak dah makan kurma? Tak tahu lah, tuan-tuan. Jadi rugilah, kita tahu ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang ini diamalkan oleh para ulama, Imam Nawawi, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Ini sunnah, jangan tinggalkan. Ambil 3 jari tu pahala dah, tuan-tuan. Makan kurma, lepas tu kepit pula, nak buang biji dia tu, kepit macam tu buang. Benda simple aja buat ni. Tak pernah terjangka bahawa macam tu sunnah Nabi, kita buat, maka itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat terikut sunnah Nabi, maka yang itu antara perkara yang kedua, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, tuan-tuan, yang ni pun kita kena jaga juga, iaitulah istiqamah. Pak ni tak boleh tidak, kita kena buat tu. Saya faham kita semua lepas ni duk pulun zikir, selawat, baca Quran, tapi adakah orang khatam Quran bulan Syawal? Tak tahulah. Kalau ada tu Masya Allah hebat kan? Adakah yang nak kejar 3 kali khatam, 2 kali khatam bulan Syawal? Tak ada, tuan-tuan. Sibuk dengan raya, sibuk apa semua dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Tapi yang penting adalah konsisten. Walaupun kita duk pulung bulan Ramadan ni, lepas Ramadan ni pun janganlah tinggal. Paling kurang sehari sampai tunggu maghrib ke apa, 3-4 buku surat. Konsisten. Walaupun kita tak boleh baca macam bulan Ramadan, tapi konsisten. Begitulah juga dengan puasa. Sebab tu bila Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Sa'al bin Sa'ad dalam riwayat Imam Al-Bukhari, innal fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di syurga tu ada satu pintu namanya syurga ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yaumil qiyamah. Akan masuk padanya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Para ulama bincang, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Syekh Mullah Ali Qari, siapakah golongan yang berpuasa tu? Puasa tu maksudnya dia puasa bulan Ramadan dan menjaga juga puasa-puasa sunat yang langsung tak ditinggalkan pada bulan-bulan lain. Paling kurang okey lah. Tak boleh Isnin Khamis, mungkin tengah-tengah bulan kan boleh lah. Paling kurang sebulan 2-3 sehari ke puasa, okey, tak ada masalah. Konsisten. Syawal lagi lah. Hari Ashura pun ganjaran besar. Hari apa kita kata hari Arafah pun ganjaran besar. Jangan tinggal puasa. Maka yang tu juga menyebabkan amalan kita konsisten. Saya akhirkan, tuan-tuan, apa kelebihan orang yang istiqamah ini? Allah sebut dalam surah Ahqaf pada ayat 13 dan juga 14. Allah menyatakan, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang menyatakan Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah, dan kemudian mereka istiqamah dalam amal mereka, mereka pada hari akhirat tidak akan berasa takut
dan tidak pula berasa duka cita. Dan mereka adalah daripada kelompok ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya dan kemudian dibalas dengan terhadap apa yang mereka amalkan sewaktu mana mereka dekat dunia. Allah akhirkan ayat tu ya'malun. Kalau ngaji bahasa Arab ni dia fi'il mudhari', maksudnya konsisten. Apa yang konsisten mereka terus amalkan. Jadi apa kelebihan tuan-tuan? Yang pertama, takkan merasa takut. Takut apa? Takut amalannya bila dibentang Allah tak terima. Takut bila amalannya dibentang sekian. Tak ada. Sebab dia dah istiqamah, ikhlas sebenarnya, tauhid yang sebenar, ittiba, ikut Nabi SAW, dia buat semua. Maka takkan ada kegusaran bila mana amalannya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata pula, walahum yahzanun, mereka tidak akan rasa sedih dan berduka cita terhadap penyesalan apa yang mereka tinggalkan sewaktu dekat dunia. Sebab dalam surah At-Taghabun Allah sebut ada beberapa kelompok orang akan menyesal. Pertama, dia kufur pada Allah, menyesal. Yang kedua, dia beriman, Muslim, tapi ibadat kurang, menyesal dekat akhirat. Yang ketiga, Allah sebut dalam surah Munafik dan beberapa pada ayat yang lain, orang yang mana dia ni tak bersedekah. Dia minta, ya Allah, bagikanlah aku masa sikit, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kembalikan aku dekat dunia, aku nak bersedekah, aku nak jadi orang-orang yang beramal soleh. Tak dapat apa. Maka bila kita konsisten dalam ibadah amalan kita, kita takkan termasuk orang yang berduka cita dan orang yang sedih meninggalkan apa yang kita ada sewaktu mana dekat dunia. Dan akhir sekali Allah sebut, mereka adalah daripada kelompok syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya dan dengan sebab apa yang mereka amalkan berterusan, konsisten, istiqamah sewaktu mana mereka dekat dunia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, malam Al-Qadar ataupun amalan-amalan kita buat Lailatul Qadar ni, dia ada 3 perkara, 3 air ni, supaya amal soleh kita diterima. Kita buat betul-betul dan ikutlah ikhlas. Kemudian kita ikut Nabi SAW. Dan kemudian yang ketiga ialah kita istiqamah. Dan mudah-mudahan kita direzekikan Lailatul Qadar dan direzekikan untuk kita istiqamah dalam melakukan amal ibadah. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan ada peringatan, ada manfaat untuk kita meneruskan pada 10 malam terakhir ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.